Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Wafi bin Abdul Halim, nombor matrik 283705 dan juga rakan-rakan yang lain akan membentangkan tugasan berkumpulan berkenaan dengan tajuk integriti. Jadi kumpulan kami memilih integriti di dalam perkhidmatan awam. Sebagai pengenalan, perkataan integriti berasal daripada perkataan integer, iaitu daripada bahasa Latin yang bermaksud keseluruhan ataupun lengkap. Jadi integriti ini adalah rasa keutuhan dalaman yang berasal daripada kualiti kejujuran dan juga sifat ketekalan. Dalam isu integriti dalam perkhidmatan awam merupakan cabaran yang sangat kompleks yang timbul dalam pelbagai sektor ataupun jabatan. Dalam konteks ini kita akan melihat kes yang berlaku di negara Indonesia. Isu skandal rasuah EKTP yang berjumlah sebanyak 5.9 trilion rupiah, di mana projek ini melibatkan dalam memodenkan kad pengenalan elektronik kepada rakyat Indonesia. Jadi rakan-rakan saya yang lain akan meneruskan sesi pembentangan ini secara lebih detail. Seterusnya saya serahkan kepada rakan-rakan saya yang lain. Terima kasih. Hai dan selamat sejahtera. Nama saya Noh Hakimah binti Ruslan, nombor matrik 284095. Hari ini saya akan membentangkan mengenai latar belakang. Kes integriti dalam perkhidmatan awam di Indonesia ialah skandal rasuah EKTP yang berlaku antara 2010 dan 2016. Projek EKTP yang dilancarkan pada 2010 bertujuan untuk memodenkan sistem kad pengenalan Indonesia dengan memperkenalkan kad pengenalan elektronik. Kad ini dijangka mengemaskan perkhidmatan awam, meningkatkan keselamatan dan mengurangkan penipuan identiti. Ianya bermula dengan kemenangan tender perolehan EKTP oleh Konsortium PT Percetakan Negara Republik Indonesia. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), terdapat penyelewengan iaitu pasal bidaan menandatangani kontrak perolehan EKTP atas rayuan dan persaingan perniagaan yang tidak adil. Selepas pengumuman tender, spesifikasi alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan EKTP iaitu signature pad telah ditukar. ICW dan LKPP menganggap kontrak perolehan EKTP ditangani ketika proses selongan dipertikaikan, maka ia tidak memberi peluang kepada dua pembida iaitu Konsortium Telkom dan Konsortium Transbumi Lestari untuk menandatangani tender. Persaingan perniagaan tidak adil ditemui dalam konspirasi yang dilakukan oleh Jawatankuasa Tender PNRI, Pencetakan Republik Indonesia dan PT Astragrafia Tbk. Suruhanjaya Pembasmian Rasuah KPK kemudiannya menyiasat dakwaan kes rasuah dalam projek EKTP sejak pertengahan 2014. Irman yang dilantik sebagai suspek kaki tangan pakar kepada Menteri Dalam Negeri bagi aparatur dan perkhidmatan awam merupakan pihak berkuasa pengguna bajet KPA bagi projek EKTP, manakala Sugiharto sebagai pegawai pembuat komitmen bagi projek itu. Kedua lelaki itu didakwa dengan pasal 2 ayat 1 anak perusahaan pasal 3 Undang-Undang nombor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nombor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bersama dengan pasal 55 ayat 1 J pasal 641 KUHP. Masalah rasuah EKTP juga menimbulkan masalah dalam pembikinan EKTP itu sendiri. Menangguhkan orang ramai daripada menerima EKTP akan memudaratkan dalam pelbagai cara, seperti tidak boleh keluar bandar dengan pengangkutan awam yang memerlukan EKTP, tidak boleh membuka dan menguruskan akaun simpanan dan semua aktiviti pentadbiran lain yang memerlukan.
Skandal rasuah EKTP atau kad pengenalan elektronik melibatkan penyelewengan dana berkaitan perolehan kad pengenalan elektronik. Pegawai berpangkat tinggi dalam kerajaan Indonesia telah terlibat dalam penyelewengan dana yang diperuntukkan untuk projek EKTP. Skandal itu mendedahkan contoh pegawai menyalahgunakan kuasa mereka untuk memajukan projek yang memberi manfaat keuangan kepada diri mereka sendiri atau rakan sekutu mereka. Skandal itu telah menghakis kepercayaan orang ramai terhadap kerajaan dan keupayaannya untuk mengurus dana awam dan menyampaikan perkhidmatan penting. Skandal rasuah EKTP berfungsi sebagai peringatan yang jelas tentang keperluan mendesak untuk mentadbir urus beretika dan integriti dalam perkhidmatan awam. Andi Agustinus dituduh bersubahat dengan pegawai untuk mendapatkan kontrak dan menerima sogokan sebagai balasan. Seorang lagi pemain penting, Anas Urbaningrum, bekas pengerusi Parti Demokrat, didakwa menerima rasuah yang dikaitkan dengan projek EKTP. Skandal itu mendedahkan penggunaan syarikat rekaan sebagai kenderaan untuk menggelapkan dana, menekankan keperluan untuk ketulusan dalam urusan perniagaan. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Musyiawati Marzali, nombor matrik 283907. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menyampaikan analisis tugasan. Rasuah adalah satu masalah yang paling wabak dalam tadbir urus Indonesia hari ini kerana dengan wabak ini telah menyebabkan dan menghalang Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang maju dan mapan. Kes elektronik kartu tanda penduduk ataupun kad pengenalan elektronik dianggap skandal terburuk di negara ini. Hal ini kerana kes itu telah melibatkan sebanyak 167.66 juta. E-governance merupakan salah satu cara yang baik bagi meningkatkan penyebaran maklumat. Namun e-governance ini menghadapi pelbagai cabaran kerana infrastruktur yang lemah, sumber manusia yang tidak mencukupi dan kurangnya penyelenggaraan antara organisasi awam. Hal ini berlaku disebabkan oleh pemulihubah bersyarat yang sedia ada di kebanyakan negara membangun. Kerajaan Indonesia juga menggalakkan semua jabatan untuk mengkomputerkan perkhidmatan mereka dalam menggalakkan ketulusan penyampaian perkhidmatan awam dan tadbir urus yang baik. Indonesia berada di puncak piramid mencapai sebanyak 89% CPI. Okey, selain itu wujudnya pelbagai halangan dan pendorong kepada pelaksanaan tadbir urus ICT. Sebagai contoh, menilai jurang prestasi perkhidmatan awam di 33 wilayah di Indonesia sama ada di dalam dan di luar bandar. Dari ketersediaan infrastruktur, sambungan internet yang lemah dan akses elektrik yang terhad adalah sebab utama wujudnya jurang digital yang menghalang pembangunan tadbir urus di Indonesia. Akhir sekali, pelaksanaan ICT dalam tadbir urus dengan mempertimbangkan pemacu dan halangan ini adalah penting untuk menyokong kerajaan membangunkan e-tadbir urus di Indonesia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syairah binti Syahidi, nombor matrik 283875. Okey, cadangan kami bagi tajuk ini. Accountability muncul sebagai alat yang berkuasa untuk memerangi rasuah, menggalakkan ketulusan tingkah laku beretika dan tadbir urus yang bertanggungjawab. Kedua, accountability berfungsi sebagai penghalang yang kuat terhadap rasuah dengan mewujudkan sistem semak dan imbang yang memastikan individu dan institusi bertanggungjawab ke atas tindakan mereka. Seterusnya, accountability memupuk budaya integriti di mana tingkah laku beretika adalah norma dan bukannya pengecualian.
Okey. Mekanisme accountability menetapkan duluan bahawa rasuah tidak akan diterima tanpa mengira kedudukan atau pengaruh seseorang individu. Ini menghantar mesej yang jelas bahawa kedaulatan undang-undang dan piawaian etika diutamakan, mengatasi hubungan peribadi atau dinamik kuasa. Contohnya, langkah-langkah anti rasuah Singapura yang ketat disokong oleh mekanisme accountability yang teguh telah mengubah negara daripada sebuah negara yang terdedah kepada rasuah kepada salah satu negara yang paling kurang rasuah di dunia. Accountability berdiri sebagai benteng terhadap rasuah, menjaga prinsip integriti, ketulusan dan kepimpinan beretika. Melalui ketulusan, pengawasan dan budaya tanggungjawab, mekanisme accountability bukan sahaja menghalang tingkah laku rasuah tetapi juga memupuk iklim di mana tingkah laku beretika dihargai dan diberi ganjaran. Mekanisme accountability seperti audit, pelaporan kewangan dan proses membuat keputusan terbuka mewujudkan persekitaran di mana tindakan dijalankan di bawah pemerhatian awam. Perlindungan pemberi maklumat memainkan peranan penting dalam memerangi rasuah dengan menyediakan individu dengan keberanian dan keselamatan untuk mendedahkan salah laku dalam organisasi dan kerajaan. Dengan menyediakan saluran untuk pelaporan, perlindungan pemberi maklumat menambah mekanisme pengawasan tradisional seperti audit dalaman, badan kawal selia, luaran dan kewatanan penyiasatan. Berikut, skandal rasuah EKTP mendedahkan tahap rasuah dalam sektor awam Indonesia. Menjelaskan pengaruh berbahaya yang boleh dimilikinya terhadap tadbir urus, pembangunan dan kepercayaan awam. Skandal itu menekankan pentingnya ketulusan, accountability dan kepimpinan beretika. Dengan menyediakan perisai terhadap tindakan balas, perlindungan pemberi maklumat memperkasakan individu untuk menjadi penjaga pintu yang beretika, bertindak sebagai benteng terhadap amalan rasuah. Kad pengenalan berfungsi sebagai pengenalan dan bukti rasmi penduduk di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Okey, seterusnya, penguatkuasaan undang-undang boleh memastikan mereka melanggar undang-undang menerima hukuman yang sesuai untuk tingkah laku mereka dan untuk memastikan bahawa kedaulatan undang-undang digunakan. Pentadbiran keadilan dengan cara yang saksama adalah penting untuk menjaga keadilan dan keselamatan di mana-mana negara. Selain itu, ia mempunyai keupayaan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan pelaburan. Penggunaan undang-undang yang betul boleh memberikan kejelasan undang-undang untuk ahli perniagaan dan pelabur.
membolehkan mereka berasa selesa dan dilindungi semasa menjalankan firma mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khurunisa binti Hashim, nombor metrik 283763. Okay, saya akan sambung pembentangan tentang cadangan. Yang pertama, undang-undang yang adil bagi memastikan semua rakyat dilayan sama rata dan di bawah dan diberikan hak perlindungan sama dari segi perlindungan undang-undang. Yang kedua, menggalakkan individu untuk tampil ke hadapan untuk melaporkan kejadian jenayah yang berlaku di kawasan mereka. Yang ketiga, menanggani budaya rasuah yang semakin berleluas dalam perkhidmatan awam. Okey, yang keempat, mengenakan hukuman yang ketat kepada mereka yang terlibat dalam amalan rasuah dan memupuk budaya kelakuan beretika dalam masyarakat. Seterusnya, melibatkan pelbagai pihak berkepentingan iaitu pihak kerajaan, bukan kerajaan, media dan masyarakat yang lebih meluas bagi meningkatkan integriti dalam perkhidmatan awam. Selain itu, perbuatan salah laku perlulah dihukum dengan sewajarnya mengikutkan langkah-langkah dan undang-undang yang perlu dilakukan untuk meningkatkan lagi integriti dalam perkhidmatan awam. Selain itu, meningkatkan kepentingan penguatkuasa undang-undang yang tidak berat sebelah iaitu pihak atasan tidak perlu memilih kasih untuk mengenakan hukuman kepada pesalah. Okey, sekian sahaja daripada saya tentang cadangan untuk meningkatkan integriti dalam perkhidmatan awam. Kesimpulan, inisiatif pelaksanaan KPT elektronik adalah contoh penyalahgunaan kuasa dalam sektor perolehan barang. Kerugian negara akibat rasuah adalah besar daripada jumlah daripada anggaran triliun dana untuk inisiatif KPT elektronik telah terjejas. Pelaksanaan prinsip undang-undang lebih seksama berpotensi untuk memberi sumbangan besar ke arah pemalsuan tingkah laku rasuah. Malah masyarakat umum akan melihat tanggapan keadilan hingga memupuk keyakinan ramai terhadap pengurusan undang-undang. Pengawasan dan pengawasannya meningkat ketulusan dan accountability dalam bidang penguatkuasaan. Memupuk budaya integriti, memberi pendekatan profesional dan merangkumi semua pihak yang berjasa dalam memberi aktif dan menerima rasuah. Penguatkuasaan undang-undang sewajarnya mempunyai keupayaan untuk menghalang individu dan melaksanakan hukuman yang sesuai. Sekaligus manajemen accountability dan ketulusan perkukukan dalam pengawasan dan pencegahan amalan rasuah yang memanfaatkan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.